Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdullah Irfan bin Abdul Rani, A175-295, dan pada hari ini saya akan buat satu refleksi pada hadis yang berkaitan dengan kedudukan tiga golongan yang menghadiri majlis ilmu. Hadis itu ialah حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فواقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. Hadis ini merupakan hadis daripada Sahih Bukhari pada Kitabul Ilmi, iaitu pada bab sesiapa yang duduk di belakang dalam satu majlis. Okay. Pada hadis ini saya membuat pada hadis ini yang membuatkan saya memilih refleksi untuk buat refleksi ini ialah saya melihat kepentingan ilmu dalam kehidupan. Kemudian saya percaya juga setiap perbuatan ada perhitungannya, sebagaimana kita tengok tiga individu yang menjumpa majlis ilmu dan ketiga-tiganya mengambil pendekatan yang berbeza dan mendapat ganjaran yang berbeza. Pada hadis ini juga saya memilih hadis ini untuk refleksi sebab saya nampak dalam hadis ini ada mengajar saya tentang adab menuntut ilmu. Baik. Kemudian kepentingan hadis ini pada saya ialah saya melihat seperti mana yang saya katakan tadi, pada hadis ini dia menerangkan keutamaan majlis ilmu, yang mana kalau kita baca pada hadis yang tadi, kita akan faham bahawa apa yang nak disampaikan oleh hadis ni ialah kita tak boleh berpaling daripada majlis ilmu. Bila mana kita jumpa majlis ilmu, kita kena usahakan untuk kekal di dalam majlis ilmu dan cuba untuk hadir, sebab di dalam majlis ilmu itu sendiri ada keberkatannya. Dan dalam hadis yang lain, di dalam majlis ilmu itu ataupun Raudhatul Jannah, bersamanya adalah malaikat-malaikat. Baik. Kemudian jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dekat dengan saya tak tahu nak kata apa pasal benda ni, sebab saya tak dapat nak bayangkan, kerana bagi saya sekiranya dengan sunnah dan Al-Quran yang didengarkan baginda pun kita tidak mampu untuk berusaha sebaiknya. Jadi saya tak tahu macam mana saya nak melakukan refleksi jika Rasulullah ada berada dekat dengan saya. Dan saya yang seterusnya ialah apakah 4 perkara baharu yang saya pelajari mengenai hadis pilihan saya ini, dan apa yang menjadikan ia unik pada saya. 4 perkara baharu ialah saya melihat pada hadis ini bagaimana keutamaan ilmu dalam Islam. Islam menunjukkan kepentingan ilmu tu melalui hadis ni dengan mengatakan yang saya dapat nampak, sekiranya kita berpaling daripada majlis ilmu, maka Allah akan berpaling daripada kita.
Maka itu yang paling utama, yang pertama yang saya nampak ialah memang kita kalau sebolehnya cuba untuk kekal di dalam majlis ilmu. Jika kita jumpa majlis ilmu, kita kena cuba untuk kekal jika tidak ada perkara-perkara yang lebih mustahak untuk dilakukan. Yang kedua ialah uh, kita nampak bagaimana sifat kasih dan rahmat Allah yang jika hambanya apa ni berma, memohon lindung kepadanya ataupun kekalian majlis ilmu tadi, Allah pun akan memberikan limpahan rahmat yang kurnianya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh hambanya tadi. Seperti fa'awal pada hadis ni yang sebut فأما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه, iaitu seorang yang meminta perlindungan kepada Allah maka Allah pun lindungi dia, dan yang satu lagi yang malu kepada Allah maka Allah pun malu kepadanya. Dan yang ketiga yang pada poin pertama tadi, wa ammal akharu fa'arada fa'aradallahu anhu, sedangkan yang ketiga berpaling daripada Allah maka Allah pun berpaling daripadanya. Nauzubillahi min zalik. Kemudian pada hadis ini saya melihat juga kenapa bagaimana kita untuk menghormati guru. Dalam menghormati guru itu ialah jika kita dah jumpa guru sedang berbicara, sedang dalam majlis ilmu, kita kena duduk dan jangan keluar tanpa alasan yang munasabah. Dan kedua, yang ketiga, yang keempat, kita kenalah saling melapangkan tempat duduk dalam majlis ilmu supaya kalau ada orang nak duduk, kita kena bantu bagi ruang jika kita ada ruang lagi lah untuk mereka bersama-sama duduk dalam majlis ilmu tadi. Dan yang menjadikan ia unik kepada saya ialah bagaimana hadis ini, seperti yang saya katakan sebelum-sebelum ini, ialah hadis ini menunjukkan keutamaan menuntut ilmu apabila kita menjumpai majlis ilmu kepada umat Islam. Dan ini menunjukkan ilmu ialah perkara yang paling antara perkara yang utama dalam Islam. Baik. Yang keenam ialah harapan dan perasaan saya tentang kemampuan yang dalam melaksanakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengharapkan agar saya dapat istiqamah dan berusaha untuk beramal dengan ilmu ini dengan sebaik mungkin, kerana kalau tak dapat semua, saya harapnya saya tidak tinggalkan semua. Dan saya sangat-sangat cuba untuk berusaha apabila menjumpai majlis ilmu seperti kuliah maghrib di surau-surau ataupun masjid-masjid, kita cuba untuk duduk dan kekal bersama dalam majlis tersebut. Dan yang terakhir ialah tindakan yang saya akan lakukan sebagai solusi panduan ni, macam saya katakan tadi, bila mana kalau kita ke solat Jumaat, solat berjemaah di masjid atau surau, kita akan kebiasaannya surau-surau dan masjid-masjid akan menyediakan majlis ilmu ataupun tazkirah umum ataupun membaca Al-Quran. Dan sekiranya kita menjumpai ataupun kita tahu ada majlis ilmu di situ, saya kena usaha pergi dan cuba untuk istiqamah sebaik mungkin yang saya boleh. Jadi antara perkara yang lain saya nampak pada hadis ini ialah ilmu ni merupakan senjata utama bagi umat Islam dalam menghadapi ujian pancaroba pada hari ini, dengan ujian pemikiran dan adab dan adat yang mengganggu masyarakat pada hari ini. Hanya ilmu sahaja yang dapat menyelamatkan kita dan mensejahterakan kita.
ilmu yang akidah yang sahih, ilmu yang benar dan pemikiran yang selamat saja yang mampu menjadikan kita manusia dan bukannya haiwan. Dan bagi saya perbezaan manusia dan haiwan ni hanyalah manusia yang menggunakan akal dengan akidah yang sejahtera, ilmu yang ilmu yang sahih dan pemikiran yang sejahtera, itu hanyalah manusia. Kalau kita tak menggunakan akal kita sebagaimana yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak ada beza dengan binatang. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.